Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nawayna at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf' wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن أخلاقنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم آمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang mulia ini bersambung kembali kita bersama Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, hadis yang ketujuh di dalam bab yang pertama, ya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, kita akan baca dulu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. Baik, daripada Abi Ishaq. Siapa Abi Ishaq? Iaitu kunyah kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang kita biasa dengar namanya, ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ma'ruf, ya, beliau digelar sebagai Farisul Islam, maknanya panglima atau pahlawan bagi Islam. Ya, masyhur dengan panahan beliau. Sayyidina Sa'ad, ya, panahan beliau tepat, tidak pernah tersasar. Maknanya sekiranya kalau beliau memanah 10 kali, maka ke-10 panahan itu akan mengenai pada titik yang sama, menunjukkan betapa tepatnya, ya, panahan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ini kerana berkat doa Nabi SAW kepada beliau.
Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Nabi berdoa kepada beliau ya, dan doa Nabi mustajab ya, sebagaimana Nabi doa kepada sahabat lain seperti yang kita biasa dengar, Abdullah bin Abbas ya, Nabi doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ya. Maka dengan sebab itu tengok, lihat Ibnu Abbas menjadi seorang pakar dalam bidang agama dan pakar tafsir Al-Quran. Jadi begitu juga dengan doa yang Nabi bacakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi berdoa, Allahumma saddid ramyatahu. Ya Allah, saddid ramyatahu. Tepatkanlah panahan beliau, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ajib da'watahu. Dan perkenankanlah doa Sa'ad. Maka kerana itu juga beliau masyhur dengan doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Subhanallah. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan daripada Nabi SAW hadis sebanyak 270 buah hadis. Ya. Dan beliau wafat pada tahun 55 Hijrah. Ya, pada tahun 55 Al-Hijrah. Baik, wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Disebut, Imam Nawawi menyebut salah silah ya Sayyidina Sa'ad, kerana salah silah beliau bertemu dengan salah silah keturunan Nabi SAW. Sebab itulah dinisbahkan kepada Al-Qurashi, maknanya nisbah kepada Quraisy. Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadi al-asharati al-mashhuri lahum bil jannah. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang daripada 10 para sahabat yang dijanjikan dengan syurga. Ya, ahad, kalau dalam di sini ditulis ahadil asyarah al-mashhudi lahum. Al-mashhudi lahum, yang disaksikan bagi mereka bil jannah, dengan jaminan syurga. Yang kita biasa dengar ahadu al-mubasysyirin bil jannah, ya. Al-mubasysyiri makna yang diberitakan, yang diberi khabar gembirakan dengan jaminan masuk syurga, iaitu seramai 10 orang. Dan sebenarnya tidak terhad kepada 10 orang saja. Sebenarnya ramai lagi para sahabat yang lain yang dijamin dan dijanjikan masuk syurga. Cumanya yang masyhur 10 orang yang kita biasa dengar. 10 orang yang biasa kita dengar, iaitu 4 khalifah yang masyhur, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam, dan Abdurrahman ibn Auf. Ya, untuk ingat nama 10 orang sahabat yang mulia ini, ada formulanya. Ya, tuan-tuan boleh ingat 4 huruf. Ada 4 huruf, ya. Ada 4 huruf. Yang pertama atau nombor 1 huruf ta. Nombor 2 huruf sin. Nombor 3 huruf alif. Dan nombor 4 huruf ain. Ingat urutan nombor ini, kerana dia bersangkut paut. Nombor 1 ta. Kenapa dia nombor 1? Kerana ada seorang saja, satu orang saja. Ta, iaitu Sayyidina Talhah. Ingat, Talhah. Talhah bin Abdullah. Nombor 2 sin. Nombor 2 kerana ada 2 orang. Ya, sin. Ada 2 orang, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid. Nombor 3 sebanyak 3 orang. Ya. Nombor 3 kita sebut apa tadi? Huruf alif. Kerana ada 3 orang yang bermula dengan huruf alif. Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Az-Zubair ibn al-Awwam. 3 orang. Nombor 4 huruf ain. Berarti ada 4 orang yang namanya bermula dengan huruf ain. Iaitu makruflah Umar, Uthman, Ali, dan Abdurrahman ibni Auf. Jadi cukuplah 10 nama. Baik.
Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah pemanah yang pertama di dalam Islam, mana yang turut serta ke dalam perang fi sabilillah. Jadi kita boleh simpan ni sebagai teka-teki atau kuis soalan, siapakah orang yang pertama ataupun sahabat ataupun pemanah yang pertama di dalam Islam. Iaitulah Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, ahadil asharatil mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Qala, kata beliau, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika telah mendatangi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi aku, ya'uduni ni bukan sekadar ziarah, tapi ziarah terhadap orang yang ditimpa sakit. Maksudnya ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit, maka Nabi datang menziarahi beliau. Ya. Jadi di sini boleh difahami bahawasanya sunat juga untuk orang-orang yang besar atau orang yang usianya lebih tua. Ya, orang yang besar tak kiralah dari segi pangkat ataupun kita sebagai contohnya ketua dalam jabatan atau ketua dalam mana-mana bahagian atau apa-apa organisasi sekalipun atau bos, sunat kita menziarah orang bawah kita. Ataupun bagi orang yang tua, sunat juga ziarah golongan yang muda, ya, kalau sakit. Ya, ini menunjukkan, ya, dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW lihat layanan baginda SAW terhadap orang yang lebih muda daripada beliau dan rendahnya diri Nabi SAW. Kerana Sayyidina Sa'ad beza umurnya dengan baginda SAW lebih kurang dalam 23 tahun. Lihat, ya, betapa jauh. Tapi Nabi SAW datang menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Bilakah Nabi SAW menziarahi aku itu? 'Ama hajjatil wada', pada tahun haji wada'. Pada tahun haji wada'. Wada' ataupun wida' boleh baca dengan dua baris. Dengan baris atas atau baris bawah. Wada' ataupun wida'. Dinamakan wida'. Wida' ni maknanya meninggalkan. Ya, kerana pada tahun itu Nabi SAW meninggalkan mereka. Dinamakan juga hajjatu al-balagh. Hajjatu al-balagh. Kerana ketika itu Nabi SAW sebut hal ballaghtu. Maknanya, tidakkah aku dah sampaikan? Maknanya aku dah sampaikan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga haji ketika itu hajjatul Islam. Kenapa? Kerana waktu itu hanya orang Islam sahaja yang ada di situ ketika melakukan haji. Maknanya tak ada seorang pun dari kalangan musyrikin. Maka dinamakan hajjatul Islam. Ada 3 nama, ya. Baik. Ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in, disebabkan kesakitan atau ditimpa penyakit ishtadda bi, yang bersangatan sakit. Faqultu, maka aku berkata, yakni Sa'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni, sesungguhnya aku, qad balagha bi minal waja'i ma tara, ya, aku dah sakit tenat ni sebagaimana yang kamu lihat keadaan aku sekarang ni. Wa ana, dan aku, kata Sa'ad, zu malin, maknanya seorang yang mempunyai, yang banyak harta. Ya, zu malin, seorang yang mempunyai banyak harta. Jadi dari lafaz Sa'ad ini menunjukkan keharusan untuk mengumpul harta banyak-banyak, ya, kerana perkataan zu malin ini tidak digunakan dalam kalangan Arab, melainkan sekiranya orang itu mempunyai harta yang banyak, ya. Maka di sini menunjukkan juga keharusan. Kerana kalau tidak harus ataupun tidak boleh mengumpul harta banyak, sudah tentu Nabi akan tegur. Tegur ketika itu saja. Tegur ketika itu juga. Ya. Wa ana zu malin, dan aku seorang yang mempunyai harta banyak.
wala yarisuni, dan tidak ada yang akan mewariskan harta ini daripada aku illa, kecuali ibnatun, seorang anak perempuan, ibnatun li, seorang anak aku, anak perempuan. Kemudian Sa'ad bertanya, afa atasaddaq bisulusai mali, apakah boleh aku bersedekah bisulusai mali, dengan hartaku, atau dengan sebanyak 2/3 daripada hartaku. Sayyidina Sa'ad bertanya Nabi SAW. Jadi di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin karangan Ibnu Allan, kata Ibnu Allan, perkataan afa atasaddaq, ya, daripada sedekah atau sedekah. Jadi sedekah di sini boleh jadi dengan makna al-wasiyah, dengan makna wasiat, atau boleh jadi juga dengan makna as-sadaqatu al-munajjazah. As-sadaqatu al-munajjazah. Apa maksud sedekah al-munajjazah? Maksudnya sedekah yang segera. Sebab tu dia dinamakan al-munajjazah, maknanya daripada injaz. Injaz maknanya segera, pelaksanaan yang segera. Ya, orang kalau di Mesir tu disebut ingiz ya wala. Maknanya cepat lakukan, cepat buatkan. Maknanya segera. Sedekah al-munajjazah. Jadi wasiat dan sedekah munajjazah ini hukumnya sama. Hukumnya sama. Maknanya tidak boleh lebih daripada 1/3 harta peninggalannya, ataupun at-tarikah, harta peninggalannya. Maksudnya sekiranya dia nak memberi sedekah kepada orang luar, contohnya yang bukan kalangan keluarganya, maka hukumnya sama seperti wasiat. Maknanya tidak boleh lebih daripada 1/3. Itu hukum sedekah yang dilakukan ketika ditimpa penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Tidak boleh lebih daripada 1/3 kecuali dengan izin waris. Dengan izin ahli waris. Itu disebutkan di dalam Syarah Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Ibnu Allan. Baik. Apa jawapan Nabi SAW? Qala la. Nabi kata tidak. Maknanya Sayyidina Sa'ad nak mengeluarkan hartanya sebanyak 2/3, begitu banyak. Nabi kata la, tidak, jangan. Qultu, kata Sayyidina Sa'ad lagi, dia tanya lagi, fasyatru ya Rasulullah. Asyatru maknanya separuh, an-nisfu. Baiklah, kalau 2/3 tak boleh, 1/2 boleh, sebahagian atau separuh daripada hartaku ya Rasulullah. Faqala, kata Nabi lagi, la, tak boleh. Qultu, kataku lagi Sa'ad, fasulus, kalau 1/3 ya Rasulullah. Qala as-sulus. Maknanya as-sulus, maknanya 1/3 boleh, cukup. Kemudian sambung lagi kata Nabi SAW, was-sulusu kathirun au kabirun. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan kathir, maknanya banyak. Ataupun riwayat lain, au kabir, maknanya jumlah yang besar. Satu jumlah yang besar. Maka di kalimah atau di perkataan kathir au kabir ini, banyak dan besar, jumlah yang besar ini, maka dari sini ulama khilaf. Di sini ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, katanya boleh jadi kalam Nabi wasulusu kathir, maknanya Nabi kita 1/3 banyak. Ya, itu menunjukkan bahawasanya keharusan untuk mengeluarkan harta itu hanya maksimalnya 1/3 saja. Itu menunjukkan keharusan mengeluarkan harta untuk wasiat ataupun sedekah munajjazah tadi hanya terhad kepada 1/3 saja. Tak boleh lebih. Maka pandangan ini mengatakan afdalnya kurang daripada 1/3. Ini pandangan pertama. Maknanya kurang. Maknanya afdal. Banyak pahala. Ya.
kalau sekiranya dia keluarkan wang kurang daripada 1/3 hartanya. Ini pandangan ulama pertama. Pandangan ulama yang kedua pula mengatakan bahawasanya kalam Nabi wasulusu katsir ini, 1/3 banyak ini, menunjukkan bahawasanya mengeluarkan harta ataupun sedekah dengan 1/3 itulah yang afdalnya, yang banyaknya. Maknanya yang banyak ganjaran dan pahalanya. Ini pandangan yang kedua. Beza ya antara pandangan yang pertama dan yang kedua tadi. Adapun pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya wasulusu katsir itu nak menunjukkan bahawasanya 1/3 itu limit. Nabi kata banyak tu. Dan afdal kurangkan sikit. Pandangan yang kedua mengatakan tidak, maknanya 1/3 itulah yang paling afdal kerana itu yang paling banyak yang boleh dikeluarkan. Baik. Wasulusu katsir atau kabir. 1/3 itu pun sudah cukup banyak. Kemudian kata Nabi lagi, seolah-olah ingin memberitahu sebab. Innaka, sesungguhnya kamu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, antazara warasataka, kamu meninggalkan warasataka, waris kamu, awniya'a, dalam keadaan berduit, dalam keadaan kaya, berharta, khairun, lebih baik, min antazarahum, daripada antazarahum, kamu meninggalkan mereka, alatan maksudnya fuqara, kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, yatakaffafuna nas, maknanya yas'aluna nas, ya, sehingga menyebabkan mereka meminta-minta wang kepada orang lain. Wa innaka, dan kamu wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah kamu menginfakkan apa-apa sebarang infak, ataupun tidaklah kamu keluarkan apa-apa nafkah, tabtaghi biha wajhallahi, yang mana kamu niat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali, ujirta alaiha, nescaya kamu akan diberi ganjaran atas niat kamu itu. Ya. Maknanya kalau kita nak beri nafkah, beri duit kepada ahli keluarga kita sendiri pun mesti kita hadirkan niat. Bahawasanya ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah suruh berbuat kebaikan dengan ahli keluarga. Hatta Nabi kata, sehingga kan, ma taj'alu fi imra'atik, hatta apa yang kamu letakkan ataupun yang kamu suapkan di mulut isteri kamu itu sekalipun, jika diniat, dapat ganjaran. Maknanya dikira sebagai satu ibadah ataupun ketaatan. Masya Allah. Jadi di sini menunjukkan al-ihsan ilal aqarib afdal, maknanya berbuat baik itu, berbuat baik kepada aqarib, kepada keluarga terdekat itu lebih afdal, lebih bagus, ya. Orang kita hari ini kadang-kadang dengan keluarga susah nak keluar duit, ya, kedekut. Tapi dengan orang luar, dengan kawan-kawan, Masya Allah, laju. Bagus, tapi lebih afdal kita belanja atau kita beri kepada keluarga, kepada orang terdekat, pada anak-anak, pada anak isteri. Jadi lihat, hatta mata ja'alu fi imra'atik, hatta yang kamu suapkan di mulut isteri kamu itu pun, subhanallah, boleh dikira sebagai taat, ya, dapat pahala. Begitu juga dengan yang lain, ketika kita membayar nafkah, hatta ketika kita makan, kita minum, kita tidur pun kita perlu niatkan, hadirkan niat tu kerana Allah. Contoh tidur kerana supaya cukup rehat. Cukup rehat supaya boleh bangun beribadah. Maka dia akan kembali, dia akan berakhir silsilah itu dengan kerana ibadah atau kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hadirkan niat. Lihat, Nabi SAW beri contoh hatta menyuap makanan ke mulut isteri, ya, kerana adatnya jauh sekali lah orang nak menganggap bahawasanya perkara seperti ini ibadah, kerana perkara ini selalunya kita berada dalam keadaan suka, bersukaria, bermanja-manja, jadi tak terlintas pun, rupanya ini pun dianggap
sebagai ibadah ataupun satu ketaatan. Tapi dengan syarat dihadirkan niat itu. Maknanya lillahi ta'ala atau li rasulihi, kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana suruhan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, benda seperti ini pun boleh dikira sebagai ibadah dan ketaatan ya. Hatta gurauan kita dengan keluarga, gurauan kita dengan pasangan kita sekalipun ya, boleh dikira sebagai taat sekiranya dihadirkan niat. Apatah lagi jika perkara-perkara lain yang besar. Lihat. Al-'adah bin niyah sara ta'ah. Maknanya adat atau kebiasaan kita hanya dengan sebab hadirkan niat, maka terus boleh naik pangkat menjadi satu ketaatan. Subhanallah. Maka janganlah kita lupa hadirkan niat dalam setiap perbuatan kita. Baik. Hatta ma taj'alu fi imra'atik qala fakultu, kata Sa'ad, fakultu, maka aku tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, adakah aku akan mati ditinggalkan kamu dan para sahabat? Maknanya kerana Sa'ad sakit, maka dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak bergerak ke Madinah bersama-sama sahabat dan Nabi. Maka Sayyidina Sa'ad tanya, adakah aku akan mati di sini ditinggalkan oleh kalian? Jawab Nabi, qala innaka lan tukhallaf, sesungguhnya kamu Sa'ad lan tukhallaf, kamu tidak akan ditinggalkan kami. Maka itu menunjukkan bahawasanya belum sampai ajal lagi. Sayyidina Sa'ad menyangka bahawasanya itu adalah sakit yang akan membawanya kepada maut. Tapi Nabi SAW kata innaka lan tukhallaf, tidak, menunjukkan bahawasanya Sayyidina Sa'ad jangka masa hayatnya masih panjang. Ini antara mukjizat Nabi SAW, al-ikhbar bil mughayabat ya, maknanya memberitahu khabar-khabar gaib, kerana umur ini perkara gaib. Fata'amala amalan tabtaghi bihi wajh Allah, maknanya tidak lagi Sa'ad, kamu tidak akan ditinggalkan lagi. Nanti fata'amala amalan, tidaklah kamu, maknanya kamu akan membuat apa-apa amalan, tabtaghi bihi wajh Allah, yang kamu niatkan dengan amalan tersebut hanya kerana Allah, illa, kecuali izdatta bihi darajatan wa rif'ah, melainkan kamu akan bertambah darjat kamu dan kedudukan kamu. Wala'allaka an tukhallaf, dan kamu boleh jadi an tukhallaf, maknanya akan panjang umur. Hatta, ini pun antara mukjizat Nabi, maknanya Nabi seolah memberitahu masa hadapan yang akan berlaku. Hatta, panjang umur, sehingga yantafi'a bika aqwamun, sehingga ramai manusia yang mengambil manfaat daripada kamu. Wa yudarru bika akharun, dan ramai yang musuh-musuh yang ditimpa mudarat dengan sebab kamu. Maknanya ramai musuh-musuh Islam yang ingin buat jahat terhadap Islam, tapi tidak terlaksana kerana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan memanglah kerana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian, maknanya selepas daripada kejadian ini, umur beliau dilanjutkan ya, hatta beliau sempat ketika pembukaan Iraq, dan beliau sempat memerintah Iraq. Masya Allah. Wa yudarru bika akharun, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, amdi, lanjutkanlah li ashabi, bagi sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrah mereka. Jadi kerana hijrah inilah timbulnya persoalan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Katanya, adakah aku akan ditinggalkan di sini, maknanya kota Mekah, kerana para sahabat yang sudah berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, mereka suka dan untuk wafat di kota yang mereka datang untuk berhijrah. Maknanya mereka tak suka untuk wafat atau mati di tanah airnya, di tanah tempat tinggalnya yang asal. Maka kerana itu Sa'ad bertanya. Maka Nabi berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, lanjutkanlah bagi sahabatku hijrah mereka, wala taruddahum ala a'qabihim, dan jangan kembalikan mereka ke tanah
air mereka. Ya, kerana meninggal dalam keadaan al-ghurbah, dalam keadaan berhijrah atau permusafiran atau yang bukan tempat tanah air kita, ganjarannya sangat besar. Lakinil ba'isu, kata Nabi. Lakinil ba'is, tapi yang kesiannya siapa? Sa'du ibnu Khawlah. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, seingat saya beliau wafat di Madinah, maknanya di tempat beliau berhijrah. Adapun Sa'ad ibnu Khawlah, beliau wafat di kota Mekah, dan beliau pun antara yang keluar berhijrah, tapi dia tidak wafat di Madinah, ya, di tempat beliau hijrah, tapi beliau wafat di kota Mekah. Maka setengah mengatakan bahawasanya ganjaran mereka yang wafat di kota Madinah atau di kota yang mereka berhijrah itu lebih besar ganjarannya. Baik, sehingga sini hadis Nabi SAW. Adapun yang kemudian itu katanya kalam perawi hadis, iaitu yarsi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Menunjukkan bahawasanya Rasulullah mengasihani Sayyidina Sa'ad bin Khawlah itu kerana meninggal dan wafat di kota Mekah. Maka ganjarannya tidak samalah seperti mereka yang wafat di kota Madinah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah kita bersambung bacaan hadis yang seterusnya di siri yang akan datang, siri yang ke-9. Hari ini siri yang ke-8, ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada tersalah bicara atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.